Kisah seram ini bermula pada awal tahun lepas. Semasa itu, aku dan 4 lagi housemate merupakan final year student. Memandangkan kami hanya berlima, maka kami membuat keputusan untuk menyewa rumah teres. Pada hari pertama masuk ke rumah itu, aku terkejut apabila melihat shilling sangat tinggi dan aku teringat akan kata-kata pakcik aku yang pernah berkata bahawa benda-benda halus suka duduk di antara bumbung yang tinggi dan lantai. Masalahnya, duit rumah sewa untuk 1 semester telah pun bertukar tangan. Redha sajalah duduk di situ untuk beberapa bulan. Seperti biasa, setiap hujung minggu, 2 orang housemate kami akan selalu pulang ke rumah. Tak tahulah masalah homesick ke apa, jadi tinggallah kami bertiga. Suatu malam, kami study sama-sama di meja makan dekat hall. Aku menghadap ke pintu dapur manakala mereka berdua menghadap pintu utama rumah. Sedang asyik mengira, tiba-tiba kami terdengar bunyi kuat dari arah pintu dapur yang menghala ke ruang mesin basuh. Mata aku bulat menatap pintu. Kawan aku bertanya, "Bunyi apa tu, Kak?" Aku hanya menggelengkan kepala, tapi hakikatnya aku tahu rangka katil besi yang tersandar sendeng di ruang mesin basuh itu telah menghempap mesin basuh. "Kak, jomlah tengok." Bukan main cemas lagi muka semua orang. Perlahan-lahan kami berjalan ke dapur. Disebabkan aku paling kakak, jadi akulah yang di hadapan. "Siapa tu?" Aku buat-buat berani nak tanya. Dalam hati ini, kenapalah asyik aku aja yang terpaksa memberanikan diri yang hakikatnya hampir. Mereka berdua hanya mengekori aku dari belakang. Semasa nak buka pintu, aku pejamkan mata sambil baca ayat kursi kuat-kuat. Aku tak nak nampak apa-apa. Kawan-kawan aku di belakang ternampak makhluk kecil tetapi mengerikan tertenggek di atas palang rangka katil itu. Lantas mereka menarik tangan aku lalu menutup pintu. "Akak, kita orang nampak, Kak. Akak nampak tak? Apa kita nak buat ni?" Aku yang memang tak nampak apa-apa bingung. "Korang nampak apa?" Bawa mengucap, "Baca bismillah banyak-banyak. Jangan lupa ayat kursi." Segera aku menyuruh mereka mengambil wuduk dan baca Yasin. Bila teringat balik, nasib baik bukan aku yang nampak. Semasa kami membaca Yasin, rumah kami menjadi panas tiba-tiba. "Kamu pergi buka tingkap," arahku. Kemudian terus membaca. Tiba-tiba, pintu rumah dicakar-cakar berulang kali. Besi grill diketuk-ketuk. Bingit sungguh, mahu berpesta agaknya. Selesai membaca Yasin, kami pagarkan rumah. Kemudian bunyi yang bising pun hilang. Keesokan harinya, lepas solat subuh, aku mahu melihat pintu di hadapan. Jelas sungguh kesan cakaran 3 kuku. Aku dah terbayang muka tuan rumah akan marah tengok keadaan pintu rumah macam ni. Lepas itu aku pergi melihat keadaan ruang mesin basuh pula. Besi katil yang menghempap mesin basuh itu kembali terletak pada kedudukan asalnya. Lama aku berfikir, mungkin mereka marah sebab masuk di rumah yang telah ditinggalkan lebih 3 hari sebelum kami masuk tanpa meminta izin. Mungkin juga mahu mengorientasikan kami. Selepas kejadian itu, kami tidak sekalipun meninggal rumah kosong lebih dari 3 hari. Kalau mahu pulang ke kampung pun bergilir-gilir sampailah hujung sen.